Saya adalah seorang pengamal perubatan. Satu ketika dulu pernah menjadi seorang doktor swasta di klinik swasta di Kemunting Taiping, dan pada waktu sama saya juga telah mengendalikan 3 pusat hemodialisis. Sekarang sudah 3 tahun saya menjadi CEO pada syarikat National Prebiotic. Kenapa saya berubah menjadi seorang doktor di klinik dan mengendali 3 pusat dialisis dan mempromosikan produk Almana dan Thaibat ini, semata-mata kerana saya menyedari bahawa sedikit sebanyak sebagai seorang doktor, apa yang saya usahakan untuk merawat pesakit, ada beberapa penyakit yang saya gagal untuk mengubati. Contohnya penyakit kencing manis dan darah tinggi. Saya mendapati ramai pesakit-pesakit saya menghidapi penyakit-penyakit komplikasi yang datang daripada penyakit kencing manis dan darah tinggi, termasuklah komplikasi rosaknya buah pinggang. Dalam Almana Thaibat telah membuka minda saya dan membuka hati saya untuk melihat dan mengkaji apa yang kurang dalam sistem ataupun dalam dunia perubatan yang saya amalkan, iaitu dunia perubatan moden. Tiba-tiba saya sedar bahawa hadis yang pernah saya dengar dahulu tetapi tidak saya ambil kira sangat, di mana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap penyakit ada ubat melainkan tua atau mati. Pada dulu-dulu sentiasa memberi excuse, mengatakan ya, kita tengah menunggu research dan research is ongoing process sekarang. Berbilion orang berbelanja. Tetapi Islam dan hadis ni dah bersama kita selama lebih 1400 tahun, dan sampai saat ni kita adakah masih lagi tidak ada jawapannya? Dan ini menyebabkan saya terus menjerumus dan mencari balik rahsia-rahsia di sebalik apa yang ada dalam Quran dan hadis, dan apa ada dalam tentang kelemahan-kelemahan yang ada di dalam pemakanan kita yang boleh menyebabkan kita berpenyakit. Penyakit-penyakit ini banyak berpunca daripada perut. Seperti mana apa yang disebut juga oleh Hippocrates 2500 tahun, the father of medicine, yang mengatakan make thy food be medicine and thy medicine be thy food. Maksudnya, jadikan makan kamu sebagai ubat dan ubat kamu sebagai makan. Begitu juga 1000 tahun kemudian Nabi Muhammad SAW menyebut tentang bagaimana perut itu punca segala penyakit. Bagi saya, fokus pada perut itu 2-3 perkara yang kita fikir. Mungkin disebabkan kita fikir tentang permakanan yang ramai kita sebut sekarang. Tetapi ada satu perkara lagi yang ramai orang tak tahu, iaitu di dalam perut dan usus kita anda mempunyai bakteria. Bakteria baik yang para doktor tidak langsung recognize pada waktu tu. Tapi Alhamdulillah sekarang makin ramai lagi para doktor dah mula sedar. Lebih-lebih dalam 3 tahun ni, di mana saya berjumpa dengan rakan-rakan para doktor dan bercerita pada diorang tentang apa yang kita semua tak belajar dulu. Ya? Bayangkan Allah memberi pada manusia 100 trilion bakteria dalam badan, tetapi hanya 10 trilion sel manusia. Kita habis-habisan belajar tentang sel manusia ni. Daripada sel sekecil-kecilnya menjadi sel bergaul-gaul, bercampur-campur menjadi organ dan banyak organ menjadi sistem. Kita belajar tentang fisiologi, anatomi, kita belajar tentang histologi dia, kita belajar tentang sekecil-kecil punya nukleus dia, kita belajar tentang genes dia, kita belajar tentang RNA, DNA dia. Begitu rapi kita belajar. Dan kita tergerak tentang penyakit-penyakit. Dan kita belajar tentang ubat-ubatannya. Tetapi langsung kita tidak belajar dengan lebih mendalam tentang lagi hampir 10 kali ganda bakteria yang Allah kurniakan pada kita. Lagi satu yang saya lihat sekarang ialah konsep halalan thayyiban. Banyak orang-orang kita dalam Quran hanya fokus kepada makanan halal saja. Tetapi ada lagi satu, iaitu thayyiban. Allah memerintah kita untuk makan makanan yang halal lagi thayyib. Tapi kita semua hanya fokus pada makanan halal. Pergi ke restoran agama kita mana makanan halal, status halal. Tidak ada satu pun tempat bercerita tentang status thayyib. Kita dihidangkan banyak makan makanan fast food. Tak perlulah saya sebut fast food apa. Dan makanan, minum-minuman yang ada dalam tin. Semua ini dihalalkan. Betul tak betul? Semua halal. Tetapi adakah ia thayyib? Sekarang ramai orang sedar bahawa makanan dan minuman fast food ini tidak thayyib sebenarnya. Jadi kalau daripada peringkat awal lagi kita memberi kesedaran kepada masyarakat, kita beri kesedaran kepada anak-anak kita dan beri kesedaran kepada orang keliling kita tentang pemakanan halalan thayyiban ini, mungkin di situ ada jawapan tentang penyakit-penyakit yang kita nak sembuhkan. Almana dan Thaibat ini ialah makanan natural yang datang daripada pokok akasia yang dipanggil sebagai prebiotik. Gum ini merupakan makanan untuk bakteria baik yang ada dalam usus kita. Maksudnya, kalau kita menjaga usus kita dengan baik, maksudnya bakteria itu dengan baik, bakteria itu akan menjaga kita. Malangnya sekarang ni, kita membunuh bakteria itu dengan antibiotik. Kita membunuh dia dengan makan makanan. Kita
kita membunuh dia dengan minuman air yang mengandung terlalu banyak klorin mungkin, yang membunuh bakteria bukan hanya di luar, dia juga boleh membunuh bakteria di dalam. Jadi perbezaan sekarang yang kita lihat, di mana orang banyak bercerita tentang Almanah. 3 tahun lepas tak ada pernah pun orang bercerita tentang Almanah. Ramai orang berceritakan Almanah ini sudah diambil balik oleh Allah. Apabila kita datang dan kita bercerita tentang Almanah, ramai orang sudah mula memperkenalkan Manah kepada orang lain. Sayangnya, apa yang dipromosikan, Manah yang ada di Malaysia sekarang ni, yang diklaim sebagai Manah. Manah itu adalah produk gam yang dijadikan sebagai powder, tetapi proses menjadikan powder ini sebenarnya, contohnya dengan dia menumbuk, mengkisar, ataupun dia menggunakan teknik dinamakan spray drying teknik yang menggunakan haba yang panas, boleh merosakkan ingredient yang ada ataupun nutrients yang ada. Contohnya, the amino acids yang ada di dalam produk Almanah itu sendiri atau produk gum itu sendiri. Apabila dia menggunakan kaedah spray drying ini, dia akan denature, istilah denature the protein. Maka khasiat dia tidak lagi ada di situ. Barat menggunakan gum arabic ini sebagai apa kita namakan sebagai E414. E414 ini adalah kod pemakanan yang dihalalkan, hanya digunakan sebagai stabilizer dan emulsifier. Di mana sebagai emulsifier dan stabilizer ini, gum arabic ini boleh memegang dan menyimpan rasa, flavor apa juga yang diperlukan. Contohnya dalam minuman kita, contoh minuman Coca-Cola, Pepsi semua ni, dia hold flavor itu dan dia hold kemanisan yang ada itu. Kalau kita lihat sendiri di dalam tin Pepsi, Coca-Cola ni, kita akan nampak situ, dia letak situ gum arabic. Tetapi itu digunakan sebagai E414 dengan kuantiti yang amat sedikit, yang tidak langsung mempunyai value kesihatan, value prebiotik. Produk kita dibentukkan di dalam bentuk powder ini oleh Dr. Isam Siddiq yang mempunyai patent tertentu yang dirahsiakan bagaimana dia boleh mengembalikan balik prebiotic value itu. Sudah semestinya lah Almanah Thaibat ni, the best form is kalau kita makan sendiri daripada pokoknya. Tetapi tak akan mungkin kot kalau kita nak ke negara itu untuk makan daripada situ. Perlulah kita bekalkan dalam bentuk powder form yang senang dimakan oleh orang. Jadi kekalkan makan Almanah Thaibat ini untuk mendapatkan prebiotic value dia. Sebagai seorang doktor, saya nak semua orang makan produk ini. Kami mengatakan bahawa this is the food that your body need. Bukan anda mahu, tapi your body needs it. Badan kamu yang memerlukan. Kamu mungkin mahu makan benda lain, tapi badan kamu, bakteria kamu, kesihatan kamu memerlukan makanan prebiotik seperti itu.